Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammimil khair. Ya Fattah ya Fattah ya Alim ya Alim wa bika nasta'in amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah. Hari ini adalah hari Rabu. Bersamaan 10 hari bulan 5 2023. Pengajian kita pukul 9 pagi iaitu Tahsin Al-Quran, memperelokkan bacaan Al-Quran kita. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Zainab, Ibu Siti Jumarah dan yang lain-lain. Alhamdulillah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, Ibu Salamah, Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. Sebagaimana yang telah saya iklankan dalam grup, saya bagi tahu pada pagi ni tajuk kita hukum nun sukun dan juga tanwin ya. Hukum nun sukun dan juga tanwin. Okey. Bila kita kata nun sukun, maknanya huruf nun bertanda mati. Ini nun sukun. Okey. Dan bila kita kata tanwin, tanwin maksudnya baris dua lah. Tanwin maknanya baris dua. Okey. Baris dua sama ada baris dua di atas ataupun baris dua di bawah ataupun baris dua di depan macam ni. Okey, itu tanwin. Nun mati dan juga tanwin. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita kata tanwin, apakah dia makna tanwin? Tanwin maknanya kita boleh kata mendatangkan macam ni nun mati tu kita buang dan ganti dengan satu lagi baris. Contoh ya, contoh kita sebut rumah. Apa dia rumah dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab rumah adalah baitun. Kalau kita ejak asal baitun, ba ya mati, ta baris depan, itu nun mati, baitun. Setuju tak ibu ayah semua? Baitun, ejaan asalnya macam ni, baitun, bunyi tun tu kena ada nun asalnya, betul kan? Baitun. Okey. Sekarang ni dalam contoh yang saya bagi, ada tak tanwin kat situ? Dalam contoh yang saya bagi sekarang, baitun, ba ya tanun, ada tak tanwin? Jawapannya tak ada tanwin lagi. Tak ada tanwin. Jadi apa kita buat? Nun ini, nun asalnya ada. Tapi nun itu kita buang nun. Dan adakah kita buang habis? Jawapannya tidak. Kita buang nun tapi kita tambah lagi satu baris pada baris depan tadi, dia jadi macam tu. Baitun. Asalnya ibu ayah huruf ta panjang tadi, ta maftuhah tadi, berapa baris depan asalnya? Berapa baris depan?
Asalnya berapa huruf ta tu? Ada berapa baris dia? Satu baris saja. Satu saja. Tapi oleh kerana nun itu dibuang dan digantikan dengan satu lagi baris, dah jadi dua baris. Dah jadi dua baris ataupun biasa kita sebut berbaris dua. Bila dia dah berbaris dua, apa nama baris dua tu ibu? Apa nama baris dua tu? Kita namakan dia sebagai tanwin. Kita panggil dia sebagai tanwin. Dhammatain tu betul Ibu Kulsum, tapi lebih yang saya masukkan sebutan tanwin. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah, ejaan tanwin. Jadi kita eja tanwin. Tanwin tu dia daripada ta, fa, ain, ya, lam. Bagi yang belajar bahasa Arab tahulah apa yang saya masukkan. Okey, di mana huruf fa saya merahkan, huruf ain saya merahkan, huruf lam pun saya merahkan. Ni 3 huruf asal. Contoh kalau kita sebut apa? Contoh kalau kita sebut tabligh. Tabligh, menyampaikan. Okey. Apakah huruf asalnya? Ta dengan ya ni huruf tambahan. Huruf asalnya apa? Huruf ba. Huruf asalnya ba, lam, ghain. Daripada ba, lam, ghain maksudnya sampai. Tabligh, menyampaikan. Apa contoh lain? Contohnya tajwid. Ta, jim, waw, ya, dal. Tajwid. Tajwid. Okey. Huruf asalnya apa? Huruf asalnya jim, waw, dal. Maknanya elok. Tajwid memperelokkan. Lagi. Kita biasa jumpa ta'lim. Ta, ain, lam, ya, mim. Ta'lim. Apakah huruf asalnya? Ain, lam, mim. Daripada ain, lam, mim, ilmu. Ta'lim, menyampaikan ilmu. Begitu juga dengan tanwin. Saya nak tunjukkan. Tanwin ejaan asalnya ta, nun, waw, ya, nun. Tanwin. Apakah huruf asalnya? Nampak ya? Nampak tak? Yang tadi atas kali ni, huruf ta dengan ya warna hitam. Kerana ta dengan ya ini tambahan saja. Yang asalnya adalah fa, ain, lam. Maka pada tanwin, apakah huruf asalnya ibu ayah? Nun, waw, nun. Kan? Nun, waw, nun. Huruf ta dengan huruf ya pada tanwin, ta dengan ya tu adalah tambahan. Huruf asalnya nun, waw, nun. Daripada huruf nun. Maka apa dia makna tanwin? Tanwin maknanya mengenunkan. Macam bahasa, saya pun tak tahu nak kata macam mana. Mengenunkan dia. Boleh faham tak maksud saya? Asalnya barisnya satu saja. Tapi kita datangkan satu lagi baris menunjukkan itu asalnya nun. Boleh faham tak maksud saya ibu? Kenapa didatangkan satu lagi baris sehingga jadi dua baris? Kerana nak bagi tahu di situ asalnya nun. Boleh faham tak maksud saya? Ibu Haiti faham? Ibu lain boleh faham? Okey, semua boleh faham ya? Masya Allah, tabarakallah ya. Okey. Mama Nur Ashikin faham Mama? Ibu Zainuddin boleh faham? Yang lain-lain boleh faham insya-Allah ya? Ibu Salamah pun boleh semua insya-Allah ya. Faham. Terima kasih. Boleh faham alhamdulillah Mama ya. Alhamdulillah insya-Allah. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasal tu nama tanwin. Okay, siapa yang baru hari ni tahu kenapa dipanggil tanwin itu dengan nama tanwin, komen baru. Siapa ulang kaji, komen ulang kaji. Mungkin pernah belajar dengan saya dan ulang kaji ataupun dengan siapa-siapa, komen ulang kaji. Siapa baru, komen baru. Ibu Salamah baru tahu kenapa dipanggil tanwin, Ibu Siti Marah pun baru, ramai baru. Okey, ramai baru. Alhamdulillah ibu ya. Jadi kita biasa sebut tanwin. Kenapa dia panggil tanwin?
kerana menunjukkan asalnya adalah huruf nun. Jelas ya? Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, ni kita tambah, boleh tak saya up sikit lagi? Saya nak up sikit lagi tapi ibu-ibu salin ya. Okey. Ni namanya tanwin. Tanwin tadi. Cuma saya nak tanya ibu ayah semua. Tanwin tadi, tanwin yang menggantikan huruf nun, betul? Tanwin yang menggantikan pada huruf nun. Maka apa dia antara perkataan ganti dalam bahasa Arab? Apa dia, contoh dalam tajwid. Tajwid hukum apa yang ada makna ganti? Badal, betul ibu? Badal ada makna ganti. Cuma bukan badal. Apa lagi? Mat apa lagi yang makna ganti? Mat apa lagi? Dia ada ganti. Badal, bagus ibu Kulsum. Mat iwad pun ganti juga. Mat iwad pun ganti. Maka di sini dipanggil tanwin iwad. Dipanggil tanwin iwad. Ni ibu terus tulis. Tanwin iwad. Apa dia maksud iwad? Iwad maksudnya ganti. Jadi asalnya bukan 2 baris. Asalnya 1 baris saja. Tetapi oleh kerana dia ganti daripada huruf nun, maka dipanggil tanwin iwad. Sama juga. Siapa baru tahu namanya tanwin iwad? Siapa baru komen baru, siapa ulang kaji komen ulang kaji. Siapa baru tahu namanya tanwin iwad? Ibu Istimarah baru tahu, Ibu Salamah baru tahu. Jadi ibu-ibu baru tahu, ibu-ibu pastikan salin dan ingat balik. Ibu Kulsum ulang kaji betul ibu, masya-Allah. Ibu Kulsum, saya tengok dah ada banyak kefahaman yang baik, masya-Allah ibu ya. Okey. Jelas semua? Dapat ya? Namanya tanwin iwad. Tanwin ni ada banyak ibu ya. Tanwin ada beberapa jenis tanwin. Jadi yang ni ibu-ibu tengok dulu ya, insya-Allah. Assalamualaikum Ibu Nurmawati ibu ya. Masya-Allah ibu. Okey. Ibu mungkin dah ketinggalan sikit tapi ibu ikut je ibu ya. InsyaAllah nanti ada rakaman. Saya teruskan ibu-ibu semua. Jadi nun mati dan juga hukum tanwin. Ada berapa hukum semuanya ibu ayah? Melibatkan nun mati dan juga tanwin. Kesemuanya ada 4 hukum. Ada 4 hukum. Apa dia pertama? Pertama adalah hukum al-izhar ya. Al-izhar. Al-izhar. Kita tengok izhar dulu. Dia ada izhar. Izhar pula. Izhar ni ada izhar melibatkan nun mati, ada izhar melibatkan mim mati. Dia ada hukum izhar. Izhar tu nama apa nanti kita belajar insya-Allah ya. Ulang kaji balik. Cuma ibu ayah kalimah izhar daripada zahara, zahir. Zahara maksudnya nampak, jelas. Jelas, nyata. Saya nak tanya ibu-ibu semua, dalam sehari, waktu bilakah dalam sembahyang 5 waktu tu, waktu bilakah yang paling terang benderang keadaan di muka bumi? Paling nyata nampak semua benda. Tak payah buka lampu pun, nampak semua. Waktu zuhur. Oleh kerana itulah dipanggil waktu zuhur ibu. Kenapa dipanggil waktu zuhur? Kerana zuhur. Kerana zahir nampak semua sekali. Nampak jelas semua, tak payah pakai lampu pun, zahir. Minta maaf zahir batin. Maksudnya minta maaf yang zahir, dosa-dosa zahir yang kita buat dekat orang tahu kita minta maaf. Yang batin yang tak nampak pun kita minta maaf. Itu maksud zahir. Waktu sembahyang zuhur. Jadi izhar ada kena mengenalah dengan nampak, dengan jelas, dengan nyata. Maka apa terjemah izhar? Maksudnya menjelaskan bacaan, menyatakan bacaan. Bila kita kata izhar, baca tu baca dengan jelas, baca dengan nyata. Okey, nanti kita akan detailkan lagi insya-Allah ibu ayah ya. Okey, izhar dulu. Apa dia makna izhar ibu? Boleh tulis balik makna izhar apa? Walaupun ibu-ibu kita dah tahu, kita ulang kaji balik ya. Izhar maksudnya kita boleh kata menjelaskan. Okey. Ibu, kalau jelas saja kurang tepat. Jelas saja kurang. Dia menjelaskan. Pasal apa?
Kita yang baca ni, kita baca yang kena kita baca dengan izhar. Izhar menjelaskan. Kalau jelas sahaja kurang tepat. Pasal apa? Kita yang kena baca. Bila kita kena baca, kita yang kena menjelaskan bacaan kita. Jadi jawapannya ibu, izhar menjelaskan. Boleh ya? Menjelaskan. Jelas ya? InsyaAllah. Izhar maknanya menjelaskan ataupun menyatakan. Menjelaskan ataupun menyatakan. Okey? Jelas ya? Okey. Kemudian kita ada hukum yang kedua melibatkan ini adalah melibatkan nun mati ataupun tanwin adalah hukum. Yang keduanya adalah Yang kedua adalah al-idgham. Yang kedua adalah al-idgham. Okey. Ibu semua, ibu ayah, al-idgham. Al-idgham maknanya memasukkan. Maknanya memasukkan. Apa yang kita nak masukkan? Maksudnya memasukkan huruf pertama kepada huruf yang kedua. Huruf pertama dimasukkan ke huruf yang kedua. Siapa yang masukkan? Pembaca itulah yang memasukkan. Apa maksud idgham? Idgham maknanya memasukkan. Ya, jelas ya? Memasukkan. Kemudian yang ketiga kita ada hukum al-iqlab. Al-iqlab. Apakah dia makna al-iqlab, ibu ayah? Al-iqlab huruf asalnya qaf lam ba. Qaf, lam dan juga ba, huruf asal kepada kalimah iqlab. Jadi ibu, kita ulang kaji balik. Dalam seluruh anggota badan kita, anggota mana yang paling mudah untuk berbolak-balik? Kejap bertukar macam ni, kejap bertukar macam ni. Anggota yang mana ibu? Ibu ayah. Yang mudah berbolak-balik. Hati. Hati sangat mudah berbolak-balik. Apa dia hati dalam bahasa Arab? Hati bahasa Arab qalbun, qaf lam ba, qalbun, qaf lam ba, qalbun. Kenapa hati dipanggil qalbun, qalbu ataupun Melayu sebut kalbu? Kenapa? Kerana hati sifatnya berbolak-balik. Kejap marah, kejap gembira, kejap sedih, kejap sayang, kejap menyampah kan. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, tu hati sifatnya berbolak-balik. Ada tak ibu-ibu sentiasa gembira je, tak pernah marah, tak pernah sedih? Perasaan tu satu je, happy je. Mana ada orang macam tu? Badut pun ada sedih dia. Cerita badut Hindustan ingat tak dulu? Cerita Hindustan kecil dulu 60-an 70-an. Saya tengok kat TV dulu. Badut siapa ke berlakon cerita tu? Kan? Rupanya cerita sedih. Tapi dia berlakon badut. Saya lupa cerita apa Hindustan dululah kan. Jadi nak beritahu apa ibu? Nak beritahu manusia ni kita berbolak-balik. Apakah anggotanya? Hati. Anak kita nak kaitkan dengan ikhlas. Hati berbolak-balik. Kemudian kan saya ada kata lagi, ibu ayah, biasa saya bagi contoh. Yang kita, ingat tak kita makan nasi Arab tu dia dah masak semua. Kemudian masa nak hidang diterbalikkan periuk tu. Terbalikkan periuk. Kita panggil nasi apa tu? Dia tak pakai sendok nasi. Terbalikkan. Dia panggil maqlubah. Betul Ibu Zanita. Dia panggil nasi maqlubah. Kenapa maqlubah? Pasal kita terbalikkan periuk tu. Terbalikkan periuk, angkat periuk macam tu kan. Itu dipanggil nasi maqlubah. Kenapa maqlubah? Kerana dia terbalik. Dia terbalik. Dia bertukar. Okay. Jadi boya al-iqlab, apa kena guna al-iqlab ni? Al-iqlab maksudnya kita menukar. Kita menukarkan, betul ibu. Kita menukarkan. Kita menukarkan. Kita kita membalikkan. Lebih tepat terjemah menukarkan. Apa yang kita nak tukar? Kita nak tukar daripada bunyi nun mati ataupun bunyi tanwin, kita tukarkan bunyinya kepada huruf lain.
Huruf apa? Tukarkan kepada huruf ba. Tapi kita akan bincangkan nanti. Ba pula. Nun pada mim, sorry. Nun mati bertemu ba, bunyi jadi macam bunyi mim. Macam tu. Terima banyak. Terima kasih Ibu Kulsum ya. Ingat apa ni, betulkan balik. Nun mati bertemu ba, tapi bunyinya jadi bunyi mim. Tukar bunyinya macam bunyi mim. Contoh, mim asalnya min, nun mati, mim nun mati bawah min, min. Lepas tu ada kalimah ba'di. Asalnya min ba'di. Tapi bila kita iqlabkan bacaan tu jadi mim ba'di, mim ba'di. Okey. Teruskan. Yang hukum terakhir adalah hukum ikhfa. Hukum terakhir namanya al-ikhfa. Okey, al-ikhfa. Al-ikhfa ni daripada khafiyah. Khafiyah maksudnya tersembunyi. Khafiyah maknanya tersembunyi, tersorok. Jadi bila kita kata ikhfa, apa dia terjemah ikhfa, Ibu Ayah? Apakah dia terjemah ikhfa? Apa dia ikhfa? Menyembunyikan. Bagus Ibu Kulsum, maksudnya menyembunyikan. Kita sembunyikan bacaan nun mati ataupun tanwin. Asalnya min. Tapi dia jadi ikhfa. Sembunyi, kita baca tu bunyi nun tu tak jelas. Ada juga terjemahnya menyamarkan, menyamar-nyamarkan bunyi nun mati ataupun tanwin. Bolehlah menyembunyikan, boleh menyamarkan sebutan pun boleh, lagi tepat menyembunyikan. Betul tak Ibu Ayah semua? Jelas tak? Itu 4 hukum dia. 4 hukum daripada nun mati ataupun hukum tanwin. Jadi secara ringkas ini untuk sesi pertama. Siri pertama berkaitan nun mati dan juga tanwin. Jadi pada sesi kali ini apa yang kita dapat belajar, kita tak boleh panjang-panjang nanti tak melekat. Jadi pertama kita dapat tahu kenapa dipanggil tanwin. Betul eh? Poin pertama, kenapa dipanggil tanwin. Poin kedua, apakah nama tanwin tersebut? Namanya tanwin iwad. Tanwin ada beberapa jenis, tapi tanwin dalam tajwid ini dipanggil tanwin iwad. Apakah ada makna iwad? Iwad maknanya ganti. Okey, ganti dari apa? Ganti dari asalnya ada nun tapi nun tu dibuang, digantikan dengan satu lagi baris. Berapakah pembahagian hukum tajwid pada nun mati dan juga tanwin? Ada 4 pembahagian. Iaitu pertama sekali ada hukum izhar. Kemudian ada hukum idgham. Kemudian ada hukum iqlab dan juga ada hukum ikhfa. Jadi 4 ini dulu kita faham makna-maknanya. Dan Ibu Ayah, pastikan Ibu Ayah dengar dan salin supaya tak ketinggalan. Kalau ibu Ayah dengar saja tapi tak salin, ataupun sekarang ibu-ibu dengar tapi keadaan tidak membantu untuk salin. Lepas ni ada rakaman, ibu-ibu dengar balik dan salin balik. Siapa yang dah salin sekarang ni, memang dah salin apa yang saya maklumkan, komen dah salin. Siapa yang belum, tak apa, nanti ibu-ibu boleh sediakan satu buku khas untuk tajwid dan salin apa yang saya ajarkan insya-Allah. Dan akan datang saya akan ambil contoh-contoh daripada buku ni. Tajwid Al-Quran Rasam Osmani. Ada ibu-ibu yang dah ada, mungkin ada yang belum. Kalau siapa yang belum boleh try cari kat Shopee kalau ada. Okey, insya-Allah ya. Kalau ada try cari kat kedai buku, biasanya ada buku ni, memang dah masyhur dah buku ni. Okey. Haji Abdul Qadir Leong. Okey. Insya-Allah setakat itu saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.